warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak terangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak terangkan penyata keuangan perniagaan, iaitu penyata pendapatan. Seperti yang kita tahu, penyata keuangan perniagaan ni ada 3. Jadi bahagian saya merupakan penyata pendapatan saja, 4.2 penyata pendapatan. Okey, kita teruskan dengan intipati yang seterusnya. Okey, so kita lihat gambar raja ni menunjukkan contoh penyata pendapatan bagi perniagaan bilik ikan tunggal XYZ Enterprise. Penyata pendapatan iaitu akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir pada 31 Disember 2016. Okey, akaun perdagangan ni mewakili jualan sehingga untung atau rugi kasar. Okey, dan untung rugi ni mewakili untung bersih. Okey, saya teruskan. Okey, cara untuk kita merekodkan. Kita lihat contoh penyata pendapatan ni saya telah bahagikan kepada 4 bahagian, iaitu bahagian pertama di mana saya telah fokuskan lebih mendalam untuk mencari kos atau kunci kira-kira yang lebih tepat untuk jumlah akhir yang lebih tepat. Okey, bahagian pertama, tujuan bahagian pertama saya gariskan adalah untuk mencari jualan bersih. Okey, seperti kita lihat, jualan bersih mewakili jualan tolak pulangan jualan, iaitu jualan bersamaan 210,000, tolak pulangan jualan 8,000 dan jualan bersihnya adalah 202,000. Okey, pulangan jualan ni mewakili apabila kita sebagai pihak perniagaan menjual barang atau produk dan barangan atau jualan kita dikembalikan oleh pelanggan atau orang yang membelilah. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila barang kita menjual, apabila barang kita didapati rosak atau tidak sempurna lah dengan bentuk asal bagi sebuah produk, so pelanggan akan pulangkan. Itu dikenali sebagai pulangan jualan. Okey, bahagian yang kedua, okey, saya lebih fokuskan terperinci kepada bahagian kedua adalah untuk mencari kos belian dengan formulanya belian tolak pulangan belian tambah belanja atas belian, iaitu adui. Okey, inventory awal ni kita keluarkan siap-siap. Di tengah-tengah 50,000. Okey, belian wakili 110,000, tolak dengan pulangan belian iaitu 3,000. Jadi jumlah akhirnya adalah 107,000, iaitu mewakili belian bersih. Okey, selepas itu belian bersih ini ditambah dengan belanja atas belian yang dikenali sebagai adui. A mewakili angkutan masuk 107,000 ditambah dengan 2,600. D mewakili duty import ditambah dengan 6,400. U mewakili upah atas belian tambah 5,000. Dan I mewakili insurans atas belian iaitu tambah 3,000. Jadi jumlah akhir bagi mencari kos belian ini adalah 124,000. Okey, lengkap bahagian kedua. Okey, so yang bahagian ketiga terperincinya adalah untuk mencari untung kasar, jualan bersih tolak kos jualan. Okey, before kita nak buat ni, kalau kita tengok dekat bahagian laju yang ketiga, RM laju yang ketiga tu, kita tengok bahagian pertama dia ada jualan bersih 202,000. Kita turunkan nanti 202,000 ni akan bakal ditolak dengan kos jualan yang bakal kita cari selepas inilah. Okey, kos jualan, cara untuk mencarinya adalah inventory awal yang di bahagian kedua yang telah kita ketengahkan siap-siap, iaitu 50,000 ditambah dengan kos beli iaitu 124,000 bersamaan 174,000 yang mewakili kos barang untuk dijual. Okey, kos barang untuk dijual ini ditolak dengan inventory akhir iaitu 59,000. So jumlah akhir bagi kos barang untuk dijual tolak dengan inventory akhir adalah 115,000. Hasil daripada tolakan kos tu itu adalah hasilnya adalah dikenali sebagai kos jualan iaitu 119,000. Selepas itu baru kita cari untung kasar sebab kita dah dapatkan kos jualan. Okey, kita berbalik pada jualan bersih yang bahagian pertama sekali diturunkan 202,000 ditolak
tengok garisan tu saya tunjukkan dah ada simbol tolak. Okey, 202,000 tolak 109,000 bersamaan dengan untuk kasa yang kita dapat adalah 87,000. Okey, lengkap bahagian ketiga. Jadi bahagian keempat adalah kita mencari untung bersih, iaitu untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okey, kita mencari dulu untung kasar. Seperti yang kita lihat adalah 87,000. So untung kasar tambah hasil, jadi 87,000 mewakili untung kasar. Kita tambahlah hasil yang mewakili komisi yang diterima faedah simpanan. Okey, 87,000 tolak 6,000 tambah 6,300 tambah 2,250 bersamaan dengan 95,550. Itu tak lengkap lagi. Okey, tak lengkap lagi. Kita baru untuk kasar tambah hasil, so jumlahnya 95,550. So jadi kita nak tolak dengan belanja baru kita dapat untung bersih. Okey, tolak dengan belanja. Okey, tolak belanja ni kita ada dalam belanja tu mewakili sewa. So jadi 95,550 tolak 9,000. Tolak insurans iaitu tolak 2,100 dan tolak dengan gaji iaitu bersamaan 10,500 dan hasilnya adalah 21 dan hasilnya adalah 73,950. Okey, 73,950. Okey, kalau kita tengok bawah anak panahnya ada 21,600. Itu sebenarnya adalah jumlah dari penambahan jumlah-jumlah sewa, jumlah-jumlah belanja iaitu sewa, insurans dan gaji. So kalau nak lebih ringkas, kita tambah dulu semua belanja, sewa, insurans, gaji, baru kita tolak. Untuk kasar tambah hasil, jumlah daripada untuk kasar tambah hasil ditambah dengan belanja, baru kita dapat untung bersih iaitu 73,950. Okey, hasil daripada kita menambah dan kita menolak daripada contoh penyata pendapatan, kita kenalilah. Saya rasa waktu kita mengenali penyata pendapatan, ada sesetengah dah boleh faham lah apa yang dikatakan sebagai jualan bersih, kos jualan, belian bersih, kos belian, belanja, untuk kasar dan untuk bersih. Jadi saya terangkan sekali lagi. Okay, jualan bersih seperti kita tengok tadi, jualan bersih dekat bahagian pertama tadi merupakan jumlah jualan barangan dan perkhidmatan ditolak dengan pulangan jualan. Okey, betul lah, jualan ditolak dengan pulangan jualan. Okey, yang kalau ada yang tak jelas tentang maksud pulangan jualan, pulangan jualan merujuk kepada barangan dan perkhidmatan yang dipulang kembali oleh pengguna kepada perniagaan dalam sesuatu masa. Dan bawah tu adalah formulah lah, jualan bersih sama dengan jualan tolak pulangan jualan. Okey, seterusnya adalah kos jualan. Okey, kos jualan ni ada di bahagian yang kedua. Kos jualan merupakan kos dan belanja untuk membeli barang niaga. So kos jualan ni maksudnya kos lah, kos jualan. Kita nak jual, jadi kita perlukan kos nak beli barang niaga tu. Faham tak? Okey, contohnya ada itulah, kita tengoklah contoh-contoh kos jualan tu. Dalam pecahan bawah dia ada angkutan masuk, pulangan belian, belian dan inventory lah. Okey, seterusnya adalah belian bersih. Belian bersih merupakan jumlah perbezaan antara jumlah belian dengan pulangan belian. Pulangan belian adalah barangan yang dipulangkan kembali kepada pembekas. Kita terangkanlah, pulangan belian ni adalah barang dipulangkan kepada pembekas. Maksud kita beli barang tu dan kita dah anggap barang tu macam ada rosak sikit, macam tak lengkap dah, tak sempurna dia punya fizikal tu, so kita pulangkan. Tu dia kata sebagai pulangan belian. So belian bersih, okay, kita tengoklah tadi cara kita nak dapatkan belian bersih dengan cara jumlah belian, jumlah perbezaan antara jumlah belian dengan pulangan belian. Maksudnya belian bersih tu belian tolak pulangan belian. Okey, seterusnya adalah kos belian. Kos belian merupakan jumlah kos barang yang dibeli setelah ditolak dengan pulangan belian dan ditambahkan dengan belanja atas belian yang melibatkan angkutan masuk, upah atas belian, insurans atau belian dan duty import. Okey, kalau tak faham kita boleh tengoklah
kos belian bersamaan sama dengan belian tolak pulangan belian tambah belanja atas belian, iaitu ditulis sebagai konsep adui tadi, iaitu mewakili angkutan masuk, mewakili duty import, mewakili upah atas belian dan insurans atas belian. Seterusnya adalah belanja. Belanja merupakan kos yang dibayar dalam perniagaan, contohnya bayaran insurans, gaji dan sewa bangunan lah. So belanja ni takkan lengkap sebuah perniagaan tu kalau tak ada belanja, sebab tak ada insurans untuk perniagaannya, gaji dan sewa bangunan. Okay, kalau kita tengok lah, ada dekat bahagian keempat ni saya ada terangkan macam mana nak dapatkan untuk bersih. So kat situ dekat bahagian belanja ada tertulis sewa, insurans dan gaji, itu mewakili belanja. Okay, yang kelima iaitu untung kasar, merupakan jumlah untung yang diperoleh selepas mengambil kira belanja dan hasil yang berkaitan dengan aktiviti utama perniagaan. Okey, jumlah untung. Maksudnya kalau tak faham, kita boleh tengoklah ni, untung kasar bersamaan dengan jualan bersih tolak kos jualan. Sama je, cuma dibagi dalam bentuk ayat. Kalau lebih senang kalau tengok dalam bentuk formula lebih faham. Okey, yang terakhir sekali adalah untung bersih, jumlah pendapatan atau hasil melebihi jumlah perbelanjaan kos dalam suatu tempoh perakaunan. Untung bersih bersama untung kasar tambah hasil tolak belian. Tengoklah untung bersih ni, kalau kita tak boleh nak dapat untung bersih kalau kita tak ada lagi untung kasar. So itu saja pembentahan saya pada hari ini. Okey, seterusnya adalah bahagian akronim. Okey, kita tengok Okey, jualan Johan, pukul pulangan jualan, Juli jualan bersih, Johan pukul Juli. Bahagian yang kedua, isteri inventory awal, bukan belian, pakai pulangan belian, buang belian bersih, kau kos belian. Isteri bukan pakai buang. Okey, kalau kos barang untuk dijual, insaf inventory akhir, kau kos jualan, untung kasar. Kau kalau insaf, kau untung.